Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi hadir pada sesi kali ini. Untuk hari ini, kita akan membincangkan bagaimana cara untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran kooperatif. Aktiviti pembelajaran kooperatif ini bertujuan mewujudkan komunikasi dan kemahiran sosial antara pelajar di dalam sesuatu kumpulan. Dalam kita melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kooperatif ini, sebagai seorang guru ada 5 langkah yang kita perlu aplikasikan. Yang pertama, sebagai guru kita kena merancang dengan teliti. Merancang dengan teliti, objektif kena bersesuaian dengan kaedah pembelajaran. Okey? Objektif kita kena bersesuaian dengan kaedah pembelajaran. Kena pastikan dia bersesuaian lah. Dalam kita merancang tu, kita kena pastikan penyusunan ahli kumpulan seimbang. Dalam kelas yang pelbagai, perwatakan dan sebagainya, kita perlu memastikan setiap kumpulan ada yang aktif, ada yang pasif. Tidak boleh satu kumpulan aktif, satu kumpulan pasif. Nanti yang aktif up, yang pasif down. Kita tidak mau macam tu. Itu tidak akan mencapai objektif lah. Kita kena gunakan strategi yang sesuai dalam kita punya pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara kooperatif. Contoh, jika kita mengajar subjek sejarah dan perlukan pembentangan, strategi yang kita boleh guna pakai antaranya adalah gallery walk, yang mana itu mewujudkan perbincangan yang ramai dan pembentangan yang terbagi kepada banyak kumpulan. Okay. Yang kedua, kita perlu menetapkan peranan dalam kumpulan. Perkara ini kena jelas. Dari awal pelaksanaan aktiviti secara pembelajaran secara kooperatif ni, kita perlu jelaskan ketua peranannya sebagai orang yang memimpin kumpulan tersebut. Perlu ada pencatat yang akan mencatat, yang akan menulis nota kita cantik-cantik. Saya nak bentangkan, jadi kena tulis cantik-cantik. Seterusnya perlu ada yang akan membentangkan kita punya topik. Dalam setiap kumpulan yang membentang kena mahir, kena tahu, kena faham apa yang ingin dibentangnya. Jadi kita perlu pastikan jelaslah peranan mereka, setiap ahli dalam kumpulan tersebut. Yang ketiga, guru memainkan peranan menguruskan aktiviti kumpulan. Setelah kita mengagihkan pelajar kepada kumpulan, kita dah bagi topik, kita dah bagi peranan apa semua, guru tidak boleh duduk di meja guru sahaja. Guru kena menguruskan aktiviti kumpulan di situ, bermaksud guru kena berjalan antara satu kumpulan kepada kumpulan yang lain dengan tujuan memastikan perjalanan perbincangan itu berjalan dengan lancar. Tidak boleh ada ahli kumpulan yang just duduk diam sahaja. Itu tidak boleh sama sekali. Okey, kita kena pastikan sebagai guru, kita kena pastikan aktiviti kumpulan itulah berjalan dengan lancar. Perlu ada perbincangan dan sebagainya. Kena berjalan antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Tidak boleh fokus satu kumpulan sahaja. Semua sama rata. Okey? Seterusnya, yang keempat. Sebagai seorang guru, kita kena memastikan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Di sini bermaksud kita kena pastikan setiap pelajar itu terlibat secara langsung dalam perbincangan, dalam penulisan, dalam menyuarakan idea dan sebagainya. Okay? Tidak boleh ada dalam satu kumpulan cuma satu orang sahaja dominan, yang lain just mendengar. Tidak boleh. Kita kena pastikan setiap kumpulan menyumbangkan idea. Okay? Yang kelima, pembelajaran secara kooperatif. Yang kelima, peranan seorang guru. Kita kena pastikan pada akhir perbincangan itu, guru menilai pembelajaran kooperatif. Pada ketika ini, penilaian terhadap hasil perbincangan perlu dilakukan. Kemudian guru menjalankan refleksi bersama pelajar. Setelah selesai pembentangan, contoh kan sebagai seorang guru yang sudah memerhatikan muridnya yang sudah membentang, seorang guru perlu memastikan ada penilaian lah pada hasil pembentangan tersebut, pada hasil perbincangan tersebut. Guru menyuarakan pendapatnya, macam mana caranya, ini begini, pada ketika ini, dan pada ketika itu juga guru seharusnya boleh menilai sama ada objektif setiap topik itu berjaya atau tidak, tercapai atau tidak. Okey?
So, penilaian ini penting. Untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kooperatif, ada 5 yang saya sebutkan tadi, yaitu merancang dengan teliti, menetapkan peranan dalam kumpulan, kemudian menguruskan aktiviti kumpulan, tak boleh duduk-duduk sahaja. So, yang keempat, memastikan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang kelima, kenalah melakukan penilaian. Oke? So, sampai di situ sahaja perkongsian saya pada hari ini. Pastikan guru-guru terlibat secara aktif, tapi bukan yang akan menyumbangkan pendapat. Dia lebih kepada merujuk guru yang membimbing untuk pelajar menyumbangkan pendapat. Oke? So, jangan lupa tujuan pembelajaran secara kooperatif ini adalah untuk mewujudkan komunikasi sesama pelajar, bukan antara guru dengan pelajar. Sekian, terima kasih.